Hai, Assalamualaikum. So, untuk video kali ni, saya nak terangkan dekat korang yang mana yang tak faham lagi tentang nasionalisme yang berlaku di Jepun. Alright, so first of all, so bila kita bercakap tentang nasionalisme, pelat rasa, nasionalisme di Jepun, awak kena faham satu benda yang nasionalisme di Jepun bukanlah menentang penjajah seperti negara-negara lain. Okey, tetapi nasionalisme di Jepun adalah lebih kepada gerakan pemulihan Maharaja. Okey, pada 1868. Okey, mesti korang tertanya-tanya, okey, sebelum tu Maharaja ni tak ada kuasa ke sir? Maharaja ni macam tak ada kuasa ke? Alright. Okey, sebelum 1868, so ini saya cerita sebelum 1868, okey, dari start tahun 1600 sehingga 1868. Okey, Jepun diperintah oleh shogun. Shogun. So maksudnya kat sini, sebelum 1868, sebelum Maharaja Meiji itu naik tahta, Jepun diperintah oleh shogun. So siapa dia shogun? Shogun ni adalah seorang bangsawan yang memerintah negara Jepun. Pada ketika itu, sistem pemerintahan shogun ni dia lebih kepada yang apa orang cakap, tak menggunakan maharaja ataupun menjadikan maharaja sebagai boneka. So kat sini awak kena faham, okey, Maharaja, tak ada kuasa. So, Maharaja kat sini sebelum 1868 memang tak ada kuasa. So, apa-apa urusan berkaitan pentadbiran dan sebagainya adalah di bawah tanggungjawab Shogun. So, maksudnya kat sini Maharaja ketika itu just duduk kat istana relax je. Yang memerintah ketika itu adalah Shogun. Okey, selama 200 tahun lebih Shogun memerintah dan akhirnya pada penghujung abad ke-1800 tu, berlakunya satu, apa orang cakap, rakyat dah macam tak puas hati dengan pemerintahan Shogun di mana Shogun ni dah terlampau ambil kekayaan negara untuk kepentingan sendiri. So, oleh sebab itulah, rakyat Jepun ni bangkit, menentang Shogun dan akhirnya berjaya memulihkan kembali pemerintahan beraja. So, siapa pemerintahan beraja yang awak kena tahu dekat sini adalah, nama dia adalah Maharaja, Maharaja Mikado Meiji. So, yang naik tahta ketika itu, yang naik tahta ketika itu adalah Maharaja Mikado Meiji. Dan apa yang Maharaja Mikado Meiji ni buat? Yang pertama adalah, yang awak kena tahu apa dia yang kena buat adalah, dia membuat satu pemodenan. Pemodenan yang, mengikuti asas ataupun mengikuti barat, asas dari barat. So, apa maksud pemodenan? Pemodenan Jepun ni. So Maharaja Meiji ni dia bukanlah bawa masuk pengaruh Jepun sebagai penasihat dan sebagainya. Apa yang Meiji ni bawa adalah ilmu. So contoh sebagi, antara ilmu yang antara benda yang Maharaja Meiji ni buat adalah dia serap ilmu-ilmu dari barat ni dibawa masuk ke Jepun dan ditransformkan segala buku-buku daripada barat ni ke dalam bahasa Jepun. So kat situ rakyat dah mula membaca, meningkatkan ilmu pengetahuan. So kat sini kita nampak bahawa Maharaja Mikado Meiji dia tak singkirkan budaya Jepun, dia tak singkirkan bahasa Jepun itu sendiri. Dia just ambil ilmu-ilmu dari Jepun, ilmu-ilmu daripada barat untuk diterapkan kepada rakyat dia supaya rakyat dia pun boleh bantu kepada pemodenan dan juga pembangunan negara Jepun. Itu yang pertama. So yang kedua adalah, dalam silibus awak kena tahu adalah penekanan semangat Bushido. Apa dia semangat Bushido? So semangat Bushido ini lebih di Jepun lebih kepada semangat yang mengutamakan negara. Maksudnya, setiap rakyat wajib mengutamakan negara. Dan disebabkan itulah, Maharaja Meiji ni, dia suruh rakyat dia tingkatkan ilmu pengetahuan supaya dapat membantu negara. Alright? Bushido ni dah lama diguna pakai sejak zaman, era era awal Jepun lagi. Bushido, lebih senang nak faham, dia adalah semangat mengutamakan negara dan sebagainya. So, kat sini, right, Jepun tak boleh
mengaku kalah dengan tidak boleh menyerah kalah dengan suka hati. Okey, maksudnya semua rakyat kena patuhi ataupun kena utamakan negara dan matlamat utama negara ketika itu adalah menjadi sebuah negara moden yang setaraf dengan barat. Right, so apabila, Maharaja Meiji perkenalkan dasar-dasar yang baru, apa jadi kepada Jepun? So, apa yang jadi kepada Jepun, kesan dia yang awak kena tulis adalah Jepun, Jepun menjadi kuasa besar Asia. Alright, so itu sedikit sebanyak tentang nasionalisme di Jepun. Alright, so ada persoalan boleh tinggalkan di ruang komen di bawah.